Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bertemu pada siri yang ke-89 daripada pembacaan kitab hadis sahih Imam Muslim rahimahullahu taala, dan kita pun telah tiba pada riwayat yang ke-1289. Masih lagi pada tajuk berkenaan tentang sujud as-sahwi. Ketika mana seseorang itu lupa dalam solat, maka bilakah sepatutnya waktu dia sujud? Adakah sebelum daripada memberi salam ataupun selepas memberi salam? Dan kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, secara ringkasannya hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim terbahagi kepada 5 riwayat. Riwayat yang pertama adalah riwayat Abu Hurairah. Riwayat yang kedua adalah Abdullah bin Buhainah. Riwayat yang ketiga Abu Sa'id Al-Khudri. Riwayat yang keempat adalah Abdullah bin Mas'ud. Dan kita telah tiba pada riwayat yang kelima, iaitu riwayat-riwayat daripada Zulyadain, seorang sahabat yang dikenali sebagai Zulyadain, seorang yang mempunyai tangan yang panjang. Baca 1289. Baca. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala berkata, "Shalla bina Rasulullah." Baginda Nabi SAW telah mengimamkan kami salah satu daripada 2 solat petang. Ihda salatail asyi. Sama ada solat itu kata Abu Hurairah, imma zuhur, sama ada ianya adalah solat zuhur ataupun solat asar. Fasallama fi rak'atain. Baru solat 2 rakaat Nabi SAW telah memberi salam. Summa ata jiz'an. Bila Nabi dah selesai memberi salam, Nabi telah datang kepada sebatang kayu fi qiblatil masjid, yang terletak di arah kiblat masjid. Fastanada, dan Nabi telah bersandar pada kayu tersebut, mughdaba, dalam keadaan pada waktu itu marah. Dan sepatutnya 4 rakaat. Nabi SAW hanya solat 2 rakaat. Wa fil qaumi, di kalangan para makmum adanya sahabat seperti Abu Bakar dan Umar. Namun kedua ini fahaba an yatakallama, kedua ini pada waktu itu takut untuk berbicara apa-apa kepada Nabi SAW. Haibah bukanlah maksud takut, pada waktu itu segan untuk berbicara dengan Nabi SAW, bahawa Nabi hanya solat 2 rakaat. Wa kharaja sara'anun nas, dan orang yang tergesa-gesa untuk keluar telah keluar. Kan kadang-kala ada sebahagian orang ada urusan, ada pelbagai situasi dan keadaan, maka ada beberapa orang yang segera keluar, pada waktu itu telah keluar kerana sangka solat hanyalah 2 rakaat. Maka faqala, wa kharaja sara'anun nas, dan mereka pada waktu itu berkata, kusratis salah, solat telah dipendekkan, kita hanya solat 2 rakaat daripada 4. Maka telah bangun seorang sahabat yang dikenali dengan panggilan Zulyadain. Zulyadain, orang yang bertangan panjang. Maka dia pun berkata, wahai utusan Allah, aku suratis salah, adakah solat telah dipendekkan menjadi 2? Amnasita, ataupun adakah tuan yang terlupa? Fanazaran Nabi, maka Nabi SAW melihat ke arah kanan dan kiri. Faqala, lalu bertanya, ma yaqulu Zulyadain, apakah benar yang dikatakan oleh Zulyadain? Maka para sahabat menjawab, sadaqah. Zulyadain berkata benar, bahawa engkau hanya solat 2 rakaat, engkau telah pendekkan solat.
lam tusalli illa rak'atain, tidaklah tuan salat kecuali hanya 2 rakaat. Fasalla rak'atain, maka Nabi SAW telah tambah lagi 2 rakaat. Wasallama, memberi salam. Summa kabbara, kemudian baginda bertakbir, lalu sujud. Inilah sujud sahwi. Menjadi dalil bagi Imam Abu Hanifah bahawa sujud sahwi adalah selepas salam. Summa kabbara, Nabi bertakbir lagi. Farafa'a, lalu mengangkat kepala daripada sujud. Summa kabbara, dan kemudian Nabi bertakbir lagi. Wasajada, dan sujud yang kedua, sujud sahwi. Summa kabbara, kemudian baginda bertakbir. Warafa'a, dan mengangkat kepala baginda daripada sujud. Wa ukhbirtu an Imran bin Husain annahu qala sallama. Maka dalam riwayat yang lain bahawa Nabi sesudah daripada itu memberi salam. Maka riwayat Zulyadain menjadi dalil bagi Imam Abu Hanifah bahawa sujud sahwi selepas daripada salam. Sementara dalam mazhab Syafi'i, sujud sahwi adalah sebelum daripada salam berdasarkan hadis Abu Sa'id dan Abdullah bin Buhainah yang Imam Muslim telah bawakan. 1290 baca sampai habis. Terus 1291 baca. Abu Hurairah sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu telah berkata bahawa lana Rasulullah, Nabi SAW telah mengimamkan kami solat asar. Dalam riwayat ini sebut asar. Dalam riwayat 1292 sebut Zuhur. Dalam riwayat 1289 yang mula-mula kita baca salah satu Zuhur dan asar. Maka kata Imam Nawawi rahimahullahu taala pada baris yang kedua, 4, 6, 7 daripada bawah, kata Imam Nawawi, qala al-muhakkikun huma qadiyatan. Nak menunjukkan sebenarnya kisah ini berlaku 2 kali. Dan kedua-duanya Zulyadain pada waktu itu berbicara dengan Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengimamkan kami solat asar. Kata Abu Hurairah. Fasallama fi rak'atain. Baru 2 rakaat Nabi telah memberi salam. Maka telah bangunlah seorang sahabat yang bernama Zulyadain lalu berkata, aku siratis salatu ya Rasulullah am nasita. Adakah solat telah dipendekkan wahai utusan Allah, adakah tuan ataupun tuan lupa? Maka Nabi SAW bersabda, kullu zalika lam yakun. Setiap perkara tersebut tidak berlaku. Maksudnya Nabi berkata begini bukan kerana nafi tak boleh terima, tapi kerana pada sangkaan Nabi bahawa solat tak dikurangkan dan Nabi tak terlupa. Sebab itu pada baris yang kedua daripada bawah, wathani wa huwa sawab, maknahu lam yakun la zaka wa la za fi zanni. Maksudnya Nabi bersabda, solat tak dipendekkan dan aku pun tak terlupa mengikut pemahaman dan ingatanku. Maka itu maksud kullu zalika lam yakun. Faqala, maka berkata Zulyadain, qad kana ba'du zalik, pasti berlaku sesuatu wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW menghadap kepada para sahabat dan bertanya, as-sadaqa Zulyadain, adakah Zulyadain berkata benar? Maka para sahabat menjawab, na'am ya Rasulullah, betul wahai Rasulullah. Fa'atamma Rasulullah, maka baginda Nabi telah menyempurnakan ma baqiyah, saki-baki rakaat daripada solat yang Nabi tidak tunaikan. Summa sajada, kemudian baginda telah sujud, 2 sujud sahwi dalam keadaan baginda sujud ba'da taslim, selepas daripada memberi salam. Maka ini juga dalil bagi Imam Abu Hanifah bahawa sujud sahwi adalah selepas daripada salam. Siapakah Zulyadain? Lihat baris yang kedua, 4, 5, 6 daripada bawah. Maka dalam sebahagian riwayat disebut Zulyadain. Dalam sebahagian riwayat kata Imam Nawawi disebut rajulun min Bani Sulaim. Dalam sebahagian riwayat disebut dengan nama dia, rajulun yuqalu lahul khirba wa kana fi yadihi tul. Dalam sebahagian riwayat disebut rajulun basitul yadain, seorang yang pada waktu itu bertangan panjang. Maka siapakah beliau? Maka kata Imam Nawawi, hadza kulluhu rajulun wahid. Keempat-empat riwayat ini menunjukkan kepada orang yang sama. Dan nama penuhnya adalah Al-Khirba bin Amar. Dan dikenali dengan panggilan
Zul Yadain berasal daripada Banu Sulaim. Berasal daripada Banu Sulaim. Sebab itu disebut rajulun min Bani Sulaim. Baca salat apa sanad seterusnya? 1292. Follow up dengan Fatimah. Dia join ke tak join? Seorang. Baca, terus baca sanad. Maka daripada riwayat ini dinukilkan daripada Abu Hurairah bahawa sesungguhnya Nabi SAW telah menunaikan solat 2 rakaat daripada solat Zuhur. Maka riwayat ini menyebut solat Zuhur. Riwayat sebelum ini menyebut Asar. Cepat. Thumma sallama. Kemudian baginda telah memberi salam. Fa'atahu rajul. Maka telah datang seseorang daripada Banu Sulaim lalu bertanya. Maka daripada sini jelas bahawa Zulyadain adalah daripada Banu Sulaim. Kenapa nak highlightkan perkataan Banu Sulaim? Nanti kita akan belajar ada seorang lagi nama dia Zushimalain. Itu daripada kabilah Khuza'ah. Maka beliau berkata, Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, aku siratis salah. Adakah solat telah dipendekkan amnasita ataupun tuan lupa? Wasaqal hadis dan disebutkan hadis dengan panjang lebar sama seperti riwayat sebelum ini. 1293 baca sampai habis. Maka daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, sedang aku menunaikan solat bersama dengan Nabi SAW solat Zuhur. Maka secara total ada 3 peristiwa dengan Zulyadain dan Nabi. Solat Zuhur, solat Asar dan riwayat Imran bin Husain yang ada pada awal tadi yang mana menyebut sama ada Zuhur ataupun Asar. Maka secara ringkas yang mana riwayat Zulyadain ini berlaku 3 kali kata Imam Nawawi. Salam Rasulullah minar raka'atain. Baru selesai 2 rakaat Nabi telah memberi salam. Nabi terlupa. Faqama rajulun min Bani Sulaim. Maka telah bangun seorang lelaki daripada Banu Sulaim. Waqtasal hadis dan diceritakan hadis sama seperti riwayat sebelum ini. 1294 baca. Daripada sahabat Nabi Imran bin Husain radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW solat asar, telah menunaikan solat asar. Ini dia riwayat Imran bin Husain yang menunjukkan peristiwa ini berlaku 3 kali. Sebab dalam riwayat ini menunjukkan Nabi dah masuk ke rumah. Dan riwayat ini menunjukkan Nabi beri salam selepas 3 rakaat. 2 riwayat sebelum ini menyebut Nabi bagi salam selepas 2 rakaat. Maka menunjukkan peristiwa Zulyadain berlaku sebanyak 3 kali kata Imam Nawawi. Fasallama, maka Nabi telah memberi salam selepas menunaikan 3 rakaat. 3 rakaat Nabi bagi salam. Summa dakhala manzilah, Nabi masuk ke dalam rumah. Faqama ilaihi rajul, maka telah bangun seorang lelaki yang dikenali dengan panggilan Khirba ataupun Zulyadain. Wa kana fi yadayhi tul, dan pada kedua tangannya panjang daripada biasa. Maka dia pun berkata, wahai Rasulullah, fadzakara lahu sani'ah, dan dia telah menceritakan kepada baginda perbuatan Nabi yang hanya solat 3 rakaat. Wa kharaja ghadban, maka Nabi telah keluar dalam keadaan marah. Yajurru rida'ah, pada waktu itu menyerit selendang baginda. Maka kenapa Nabi menyerit selendang baginda? Kata Imam Nawawi pada baris yang keempat, likasrati ishtighalihi bi sya'ni salah, kerana terlalu mengambil berat tentang urusan solat, maka Nabi tak sempat nak memakai ridak selendang baginda dengan elok. Maka Nabi telah keluar sambil menyerit ridak baginda Nabi SAW. Maka hatta intaha ilan nas, sampai Nabi tiba di hadapan pada makmum yang lain. Maka Nabi bersabda, as-sadaqah hadza, adakah benar kata-kata Khirbaq bin Amr ini? Maka mereka berkata, na'am. Maka Nabi telah tambah 1 lagi rakaat. Summa sallama, kemudian telah memberi salam. Lalu baginda telah sujud 2 kali sujud dan kemudian Nabi memberi salam sekali lagi. Maka di sini ada beberapa perkara yang kita boleh belajar fawaidul hadis pada baris yang ke-7. Maka kata Imam Nawawi rahimahullah, wa'lam anna hadis Zulyadain, hadis ini mempunyai faedah yang banyak. Yang pertama, jawazun nisyan,
harus pada waktu itu lupa pada perbuatan dan juga ibadah pada Nabi alaihi wassalatu wassalam. Dan Nabi SAW pun pernah mengalami lupa dalam beberapa peristiwa dan keadaan. Tapi itu sebenarnya adalah untuk Allah tunjukkan kepada umat baginda kalaulah lupa sesuatu perkara apa yang patut dilakukan. Wa minha, yang kedua, annal wahida idza da'a syai'an, apabila ada seseorang mendakwa sesuatu dan kemudian peristiwa tersebut berlaku di hadapan orang lain, maka pada waktu itu su'ilu anhu, hendaklah mereka yang ramai itu ditanya dan jangan terus mengambil teguran daripada seorang sahaja. Sebab itu bila Zulyadain cakap, Nabi tanya kepada sahabat yang lain untuk dapatkan kepastian. Yang ketiga, isbatu sujudi sahwi, bahawa sabitnya wujud sujud sahwi. Dan sujud sahwi ini adalah 2 kali sujud dan ianya adalah sama seperti mana sujud pada waktu solat dan rakaat. Yang keempat, panjang lagi. Kemudian yang keempat, 2 baris bawah tu, anna kalaman nasi lis-salah, bahawa orang yang terlupa dan bercakap dalam solat, maka pada waktu itu la yubtiluha, tidaklah membatalkan solat. Dan ini pendapat majoriti para ulama. Orang yang bercakap dalam solat dalam keadaan tak sengaja ataupun dia sangka solat dah habis, maka tidak membatalkan solat dia. Sementara Imam Abu Hanifah mempunyai pendapat yang berbeza. Kemudian kita lihat pada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad baris bawah tu. Wa qala Abu Hanifah wa ashabuh. Imam Abu Hanifah dan juga pada sahabatnya, pada waktu itu mereka hanya mengambil hadis Abdullah bin Mas'ud dan mereka pada waktu itu tidak mengambil hadis Zulyadain. Walaupun riwayat Zulyadain menunjukkan bahawa sujud sahwi selepas daripada salam. Kenapa Imam Abu Hanifah tak mengambil hadis Zulyadain? Waza'amu, pada baris bawah tu kata Imam Nawawi, kerana mereka mendakwa bahawa kisah riwayat Zulyadain adalah kisah yang telah mansuh dengan hadis Abdullah bin Mas'ud. Kerana mengikut pemahaman mereka, li'anna Zulyadaini qutila yauma Badar, bahawa Zulyadain telah terbunuh ataupun syahid sewaktu peperangan Badar. Sebab itu Imam Abu Hanifah kata, kami tak terima akan riwayat Zulyadain, kami hanya mengambil riwayat Abdullah bin Mas'ud sebagai dalil. Namun ini adalah pandangan yang kurang tepat. Maka lihat daripada bawah, catatan Imam Nawawi, 2, 4, 6, 8, 10. Pada baris yang ke-10 daripada bawah. Maka kata Imam Nawawi rahimahullah, sebenarnya yang terbunuh pada perang Badar bukanlah Zulyadain, tetapi itu sahabat yang lain yang gelarannya adalah lebih kurang sama, dikenali sebagai Zushimalain. Sebab itu kata Imam Nawawi, wa amma qauluhum, adapun dakwaan mereka, inna Zulyadaini qutila yauma Badar, bahawa Zulyadain telah syahid dalam peristiwa Badar, faghalatun, maka adalah salah. Wa innamal maktul, yang terbunuh pada peristiwa Badar adalah Zushimalain. Walasna nudafi'uhum anna Zushimalain qutila yauma Badar, dan bukanlah kami yang mereka reka bahawa Zushimalain terbunuh pada perang Badar. Maka diberikan beberapa dalil. Yang pertama adalah catatan Ibnu Ishaq. Maka Ibnu Ishaq telah menulis, qala Ibnu Ishaq, Zushimalain huwa Umair bin Ammar bin Aishan min Khuza'ah. Maka nama pun berbeza. Zulyadain nama dia Khirbaq bin Ammar. Zushimalain nama dia Umair bin Ammar bin Aishan. Satu. Kemudian yang kedua adalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang kedua, bidalili huduri Abu Hurairah. Abu Hurairah waktu perang Badar masih tak berada di Madinah. Abu Hurairah masa peristiwa Khaybar tahun 7 Hijrah baru berada di Madinah. Maka itu adalah jawapan yang kedua. Yang ketiga, wa annal mutakallim rajulun min Bani Sulaim. Zulyadain adalah daripada Bani Sulaim, seperti mana yang Imam Muslim sebutkan dalam riwayat tadi. Sementara itu, Zushimalain adalah wa Zushimalain al-Maktul bi Badar al-Khuza'i. Beliau adalah daripada kabilah Khuza'ah, orang yang berbeza. Maka ini jawapan yang diberikan oleh para ulama mazhab Syafi'i, bahawa riwayat Zulyadain tidaklah mansuh, ianya adalah riwayat yang masih lagi diamalkan dan ianya menjadi dalil
bagi Imam Malik dan sebagainya. Terus baca. Daripada Imran bin Husain radhiyallahu anhu, beliau berkata, salam Rasulullah, Nabi SAW telah memberi salam selepas selesai menunaikan 3 rakaat sahaja minal asar, daripada solat asar, menunjukkan peristiwa Zulyadain adalah 3 kali berlaku berbeza peristiwa dan keadaan. Maka baginda telah bangun lalu masuk ke dalam rumah baginda. Faqama rajulun, maka telah bangun seorang lelaki, basitul yadain, panjang kedua tangannya. Maka berkata kepada Nabi, aku siratis salatu ya Rasulullah, adakah solat telah dipendekkan wahai utusan Allah? Fakharaja mughdaba, maka baginda keluar dalam keadaan pada waktu itu marah pada wajah baginda. Maka baginda telah tambah 1 lagi rakaat yang baginda telah tinggalkan. Summa sallama, kemudian baginda memberi salam. Kemudian baginda Nabi SAW telah sujud 2 kali sujud sahwi. Kemudian Nabi SAW memberi salam sekali lagi. Pada baris yang kedua, 4, 6, kata Imam Nawawi rahimahullah, wa fi hadzal hadis, pada hadis ini, dalilun, menjadi dalil, ala annal amal al-kathira, bahawa perbuatan yang banyak, wal khutuwat, langkah yang banyak, idza kanat fi salati sahwan, apabila berlaku dalam solat secara sahwu, secara terlupa dan tak sengaja, maka tak membatalkan solat. Kama la yabtuluha, sebagaimana tidak membatalkan solat orang yang tercakap dalam keadaan terlupa dan pada waktu itu tak sengaja. Terus baca. Hadis-hadis berkenaan tentang sujud tilawah. Baca sekejap. Maka kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, pada baris yang kedua, hadis-hadis yang bakal kita baca menunjukkan isbatu sujud di tilawah, bahawa sujud tilawah adalah sunat. Dan para ulama telah sepakat tentang adanya sujud tilawah. Dan di sisi majoriti para ulama, sunnatun hukumnya adalah sunat dan tidaklah wajib. Wa inda Abi Hanifah, Imam Abu Hanifah mengatakan sujud tilawah hukumnya adalah wajib. Itu menurut Imam Abu Hanifah. Kemudian baris yang kedua, wahwa sunnah, siapakah yang sunat untuk sujud tilawah? Bagi yang membaca dan juga yang mendengar bacaan tersebut. Yustahabu aidan, dan disunnahkan juga bagi orang yang mendengar, walaupun bukan dengan niat mendengar, dia sekadar lalu dan dia dengar, maka sunnah juga untuk dia sujud. Sebab itu beza antara istimak, orang yang dengar dengan teliti, dan juga simak, orang yang dengar bukan dalam keadaan dia berniat untuk mendengar. Maka untuk orang yang mendengar tanpa sengaja pun, kalaulah dia dengar, sunat pada waktu itu untuk dia sujud tilawah. Lakin la yata'akkad, namun tidak ditegaskan bagi orang yang dengar tanpa sengaja, sebagaimana pada orang yang dengar dengan sengaja, pada waktu itu sangat dituntut untuk melakukan sujud sahwi. Baca hadis 1296, terus. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'ul Quran, membaca Al-Quran. Fayaqra'u surah, maka Nabi kadang-kala membaca surah yang terdapat padanya ayat sujud tilawah. Fayasjud, maka bila tiba di situ Nabi akan sujud. Wa nasjudu ma'ah, dan kami pun yang mendengar bacaan Nabi, kami pun sujud bersama baginda. Hatta ma yajidu, dan punya ramai sahabat yang akan datang sujud bila mendengar bacaan Nabi, sehingga tidak mendapati sebahagian daripada kami maudi'an, tempat, limaka mijab hati, untuk meletakkan dahinya. 1297 baca. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, rubbama, kadangkala Nabi SAW telah membaca Al-Quran, fayamurru, maka baginda telah melewati, dalam kurungan, baginda telah membaca dengan ayat yang terdapat sujud tilawah. Fayasjudu, maka baginda telah sujud bersama dengan kami, hatta zdahamna, sehingga menjadi ramai jumlah kami yang sujud bersama dengan baginda.
Izdahamna juga memberi maksud bersesak-sesak. Hatta ma yajidu ahaduna, sehingga sebahagian daripada kami tidak mendapati tempat untuk dia sujud di situ, fi ghairi salah, dan sujud ini berlaku bukan pada waktu solat. Maka daripada sini juga kita belajar, walaupun ketika mana luar solat, jika membaca sujud tilawah ataupun mendengar sujud tilawah, maka sunnah untuk sujud. 1298 baca. Maka daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda telah membaca surah An-Najm, fasajada fiha, maka baginda telah sujud ketika mana tiba pada ayat sujud pada surah An-Najm. Wasajada man kana ma'ah, dan telah sujud bersama dengan Nabi sesiapa pun yang mendengar, termasuk pada waktu itu yang Islam, yang bukan Islam, manusia, jin dan sebagainya. Maka semua telah sujud. Sebab itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Maka sebab itu kata apa, pada waktu itu seorang yang bukan Islam pun, orang yang bukan Islam pun turut sujud. Ghaira anna syaikhan, kecuali ada seorang tua yang pada waktu itu tak nak sujud. Akhadha kaffan, lalu dia telah mengambil segenggam daripada batu-batu kecil ataupun tanah. Farafa'ahu, dan mengangkat genggaman tanah tadi kepada dahinya dan berkata, yakfini hadha, cukup bagiku perbuatan seperti ini. Berkata Abdullah bin Mas'ud, dan aku telah melihat orang tua yang tak nak sujud tersebut, ia telah terbunuh dalam keadaan kafir. Maka siapakah orang tua tersebut yang tak nak sujud? 246 baris yang ke-6. Maka orang tersebut adalah Umayyah bin Khalaf, dan beliau telah terbunuh dalam peristiwa Badar dalam keadaan tidak beriman. Maka mengapakah orang yang bukan Islam pun turut sujud bila melihat Nabi sujud? Maka pada baris yang kedua 468, maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa kana sababu sujudihim. Jumpa tak? Maka kenapakah orang yang bukan Islam pun turut sujud daripada kalangan Quraisy Mekah? Annaha awwalus sajdatin nazalat. Ianya adalah surah yang pertama yang ada ayat sajadah yang telah diturunkan. Berkata Qadhi, wa amma ma yarwihi al-akhbariyun wal mufassirun anna sababa dhalika ma jara ala lisan Rasulillah. Dan adapun apa yang didakwa bahawa orang Quraisy mereka sujud kerana Nabi telah memuji Tuhan-Tuhan mereka, fabatilun, maka pendapat tersebut adalah batil, tidak sahih dan tidak ada sandaran, tidak daripada sudut nakal dan tidak juga daripada sudut akal. Kerana mana mungkin Nabi SAW memuji berhala-berhala Quraisy. Maka orang Quraisy sujud dan peristiwa ini berlaku pada tahun yang kelima kenabian, dan apabila mereka sujud, inilah menjadi penyebab kenapa para sahabat yang berada di Hudaibiyah, mereka berada di Habsyah, mereka patah balik sebab mereka mendengar orang Quraisy telah masuk Islam. Sebab itu pada baris yang ketiga daripada bawah, catatan Imam Nawawi, maka kata Imam Nawawi, hatta sya'a, sehingga tersebar bahawa orang Mekah telah masuk Islam. Tapi mereka tak masuk Islam. Mereka sekadar sujud apabila mendengar pada waktu itu mukjizatnya ayat-ayat Al-Quran. Baca riwayat seterusnya. Atha bin Yasar telah mengkhabarkan bahawa beliau telah bertanya kepada sahabat Nabi Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu berkenaan tentang bacaan bersama dengan imam. Maksudnya kalaulah solat bersama dengan imam, adakah kena baca? Maka berkata Zaid bin Thabit, la qira'ah, tidak boleh membaca ketika mana solat bersama dengan imam, fi syai'in, pada sesuatu pun. Maka apakah maksud kata-kata Zaid bin Thabit? Maka lihat kepada baris yang kedua. Kata Imam Nawawi, fayustadallu, maka telah dijadikan dalil riwayat Zaid bin Thabit oleh Abu Hanifah bahawa tidak boleh seorang makmum membaca apa-apa pun ketika mana solat bersama dengan imam. Sawa'un kanat sirriyah, sama ada solat yang imam baca perlahan ataupun baca dengan kuat.
Wa madhabuna, sementara mazhab kita mazhab Syafi'i, kata Imam Nawawi, bahawa membaca suratul Fatihah adalah wajib ke atas makmum ketika mana solat bersama dengan imam sirri ataupun jahri. Wal jawab, dan jawapan kepada kata-kata Zaid bin Thabit ada dua. Yang pertama, bahawa kata-kata Zaid bin Thabit tidak diterima berdasarkan pada waktu itu ada hadis yang lebih sahih, yang lebih kuat daripada itu. Seperti hadis la salata liman lam yaqra' bi ummil Quran, dan juga hadis yang lain. Namun pendapat yang kedua adalah kata Imam Nawawi, wasani anna qawla Zaidin mahmul ala qiraati surah. Maksud daripada kata-kata Zaid bila solat bersama dengan imam tak boleh baca apa-apa, bermaksud adalah jangan baca surah, hanya membaca suratul Fatihah sahaja. Maka jangan baca surah ketika mana solat dengan imam. Walaupun pada waktu itu dalam solat-solat yang pada waktu itu tidak mendengar bacaan imam. Wa yu'ayyidu hadza, dan pandangan ini telah disokong pada waktu itu dengan apa yang datang dalam hadis yang hasan dalam Sunan Abu Daud. Jumpa tak? 246 baris yang ke-6. Yang mana dalam Sunan Abu Daud ada disebutkan tentang saktah, yang mana makmum perlu membaca Al-Fatihah ketika mana imam berdiam selepas daripada imam membaca suratul Fatihah. Hadis riwayat Sunan Abu Daud. Terus baca. Wa za'ama. Terus. Dan beliau mendakwa bahawa Nabi telah membaca annahu qara'a ala Rasulillah, bahawa telah dibacakan kepada Nabi SAW suratul Najm, dan Nabi SAW falam yasjud, dan baginda Nabi SAW tidak sujud apabila baginda Nabi mendengar suratul Najm. Maka lihat pada baris yang kedua, 4, 6, 8, 10. Maka Nabi tidak sujud apabila membaca suratul Najm. Maka apabila baginda mendengar bacaan suratul Najm, padahal ada sujud tilawah di situ. Maka kata Imam Nawawi, maka berdasarkan hadis ini yang mana Nabi tidak sujud ketika mana mendengar bacaan suratul Najm, fahtajja bihi Malik, Imam Malik menjadikan sebagai dalil bahawa pada surah-surah Al-Mufassal, iaitu daripada suratul Najm seterusnya sampai akhir Al-Quran, maka sujud tilawah yang ada di situ maka tidak dikira sebagai sujud tilawah. Itulah sujud tilawah yang ada pada suratul Najm, izas sama'un syaqqat, dan juga surah Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka Imam Malik tidak sujud pada 3 sujud tilawah yang ada pada 3 surah ini. Dan Imam Malik mengatakan bahawa sujud-sujud tilawah tersebut mansuh berdasarkan hadis Zaid bin Thabit yang baru kita baca tadi. Begitu juga Imam Malik menjadikan hadis Abdullah bin Abbas sebagai dalil. Anna Nabi SAW lam yasjud fi syai'in minal mufassal munzu tahawuli ilal Madinah. Nabi tak pernah sujud tilawah pada mana-mana surah Al-Mufassal semenjak Nabi berpindah ke Madinah. Maka ini adalah pandangan Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad di situ. Maka apakah jawapan mazhab Syafi'i? Wa amma hadisu Zaid bin Thabit famahmul ala bayani jawazi tarkis sujud. Maka dalam mazhab Syafi'i, kenapa Nabi tak sujud bila mendengar bacaan suratul Najm? Nak menunjukkan kepada kita boleh untuk tak sujud ketika mana mendengar ataupun membaca ayat-ayat sujud tilawah. Jelas ke jelas? Maka sebab itu Nabi tak sujud. Bukan bererti tak sunnah sujud. Seperti dakwaan Imam Malik rahimahullahu ta'ala, kata Imam Nawawi. 1300. Baca. Maka sebab itu Imam Muslim bawa untuk menjawab dakwaan Imam Malik bahawa sujud tilawah yang ada pada suratul Najm, Insyiqaq dan juga Iqra', Al-Alaq pada waktu itu adalah mansuh dan tidak lagi digunakan. Maka Imam Muslim membawakan hadis yang ke-1300. Maka daripada Abu Salamah bin Abdul Rahman, sesungguhnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah membaca kepada mereka surah Izas Sama'un Syaqqat. Fasajada fiha, dan Abu Hurairah telah sujud ketika mana membaca ayat tersebut. Falamman sarafa, maka apabila telah selesai solat, maka Abu Hurairah memaklumkan kepada mereka bahawa Nabi SAW telah sujud ketika mana membaca surah Al-Insyiqaq. Terus riwayat 1301, riwayat yang lebih kurang sama. Terus
Tiga riwayat berikut yang Imam Muslim bawakan ini nak memberi jawapan kepada dakwaan Imam Malik bahawa sujud tilawah yang ada pada surah Al-Mufassal iaitu surah An-Najm, Al-Insyiqaq dan Al-Alaq tidak perlu untuk sujud, tidak sunnah untuk sujud kerana ianya telah mansuh berdasarkan riwayat Zaid bin Thabit. Maka Imam Muslim bawakan tiga lagi riwayat yang menunjukkan bahawa sunnah untuk sujud tilawah pada suratul Insyiqaq dan juga surah Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca 1302. Daripada Abu Hurairah, dan kita semua tahu Abu Hurairah masuk Islam adalah pada tahun 7 Hijrah. Bererti ini adalah peristiwa yang berlaku pada penghujung usia Nabi SAW. Maka kata Abu Hurairah, kami telah sujud bersama dengan Nabi SAW sewaktu baginda membaca surah Idza Sama'un Syaqqat dan juga Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. 1303 lebih kurang sama baca. Terus Nabi sujud ketika mana membaca suratul Insyiqaq dan juga suratul Alaq. Terus riwayat 1304. Maka baca dulu riwayat baris yang kedua, 4, 6, 8, 10, 12 daripada catatan Imam Nawawi. Maka kata para ulama, hadis Abu Hurairah ini menjadi dalil bahawa pandangan Imam Malik pada waktu itu kurang tepat. Maka sebab itu kata Imam Nawawi, waqad ajma'al ulama, dan para ulama telah bersepakat bahawa kedatangan Abu Hurairah ke Madinah hanya berlaku pada tahun 7 Hijrah. Fadallah, maka ini menunjukkan bahawa sujud pada ketiga-tiga surah ini, An-Najm, Al-Insyiqaq dan Al-Alaq, ba'dal hijrah, masih lagi Nabi SAW lakukan sehingga kepada penghujung hidup baginda. Terus baca. Terus riwayat 1305. Maka berkata Abu Rafi', aku telah solat bersama dengan sahabat Nabi Abu Hurairah, solat subuh, solat al-atamah, solat isyak, minta maaf. Faqara'a, maka Abu Hurairah pada waktu itu telah membaca Idza Sama'un Syaqqat. Abu Hurairah telah membaca suratul Insyiqaq. Maka beliau telah sujud padanya. Fakultu, maka daripada sini juga kita belajar bila baca sujud tilawah, ayat tilawah dalam solat, maka sunnah untuk sujud. Maka Abu Rafi' telah berkata, apakah sujud ini wahai Abu Hurairah? Maka berkata Abu Hurairah, sajadtu biha, aku telah sujud dengan ayat ini di belakang Abul Qasim, Nabi SAW. Fala azalu, maka berterusan aku sujud ketika mana membacanya, hatta alqah, sehinggalah ke akhir hayatku. Wa qala Ibn Abdul A'la, fala azalu asjuduha, maka terus menerus aku akan bersujud padanya. Terus baca. Baca sampai habis. Terus 1307. Daripada Abu Rafi' radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku telah melihat Abu Hurairah yasjudu, sujud ketika mana membaca surah Idza Sama'un Syaqqat. Maka Abu Rafi' berkata, aku telah bertanya, tasjudu fiha, adakah engkau sujud ketika mana membaca sujud tilawah yang ada pada suratul Insyiqaq? Maka beliau berkata, na'am, bahkan aku telah melihat kekasihku Nabi SAW yasjudu fiha, sujud ketika mana membacanya. Fala azalu, maka terus menerus aku akan sujud ketika membaca suratul Insyiqaq, hatta alqah, sehingga aku bertemu dengan Allah, sehingga aku meninggal dunia. Berkata Syu'bah, qultu, aku telah bertanya, an-nabiyyah, adakah maksud kamu bertemu dengan Nabi SAW? Maka berkata Abu Hurairah, na'am, bahkan. Bab yang ke-20 berkenaan tentang cara duduk ketika mana solat.
Wa kaifiyah, dan cara meletakkan kedua tangan di atas peha ketika mana sujud. Maka secara ringkasnya, ada sebahagian riwayat pada waktu itu menyebut bahawa Nabi meletakkan kedua tangan pada peha, tidak sampai pada waktu itu lutut, dan ada riwayat menyebut Nabi SAW meletakkan tangan pada waktu itu sehingga menutup dan berada di atas lutut, maka menunjukkan bahawa semuanya adalah boleh. Sama ada meletakkan pada peha ataupun melebihkan sehingga pada waktu itu menutupi lutut, maka kedua-duanya adalah boleh. Terus 1308 baca. Maka daripada sahabat Nabi Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana Rasulullah, adalah Nabi SAW idza qa'ada, apabila baginda duduk sewaktu solat, duduk tahiyat awal ataupun duduk di antara dua sujud, ja'ala qadamahul yusra, Nabi akan menjadikan kaki kiri baginda terletak di antara peha dan lutut baginda. Maksudnya pada waktu itu kaki kiri baginda berada di bawah peha dan juga betis kiri baginda. Maka itu biasa, itu cara duduk tahiyat awal. Maka kaki kiri berada di bawah peha dan lutut kiri. Namun perkataan berikut ini yang pada waktu itu menjadi persoalan. Wa farasha, dan Nabi tidak menegakkan kaki kanan baginda. Padahal kalaulah sunnah yang kita belajar dalam hadis-hadis yang lain, maka Nabi SAW akan menegakkan kaki kanan dan pada waktu itu akan mengkelepetkan ataupun menekankan pada waktu itu jari jemari kaki baginda. Itu yang sunnah. Tapi di sini Nabi SAW hamparkan, Nabi bentangkan, Nabi biarkan sahaja kaki kanan baginda tanpa baginda tegakkan. Maka apakah maksud riwayat ini? Maka ada beberapa pandangan, tapi secara ringkasnya kata Imam Nawawi, betul seperti riwayat ini menunjukkan keharusan boleh. Sunnah afdalnya adalah menegakkan kaki kanan, itu sunnah. Tapi kalaulah tak menegakkan seperti yang kadang-kala Nabi buat, maka menunjukkan tidaklah membatalkan solat. Sebab itu kata Imam Nawawi rahimahullahu taala pada pada baris yang ketiga daripada bawah. Okey, qal wa qad takunu riwayah sahihah fil yumna. Maka sebenarnya riwayat ini adalah betul bahawa Nabi tidak menegakkan kaki kanan baginda. Wa yakunu makna, dan pada waktu itu maksudnya adalah Nabi tidak menegakkan kaki kanan baginda di atas jari-jari kaki baginda fi hadhil marrah, pada kali ini. Berbeza daripada biasa. Wala fatha asabi'aha, Nabi tidak kelepetkan jari kaki kanan baginda. Selalunya kalaulah kaki kanan ketika mana duduk antara dua sujud, Nabi akan tegakkan dan Nabi akan tekankan pada jari jemari baginda berdasarkan hadis yang lain. Tapi kali ini Nabi tak buat. Maka Allahumma salli kama kana yaf'al fi ghalibil ahwal, Nabi tak buat seperti keadaan biasa. Dan ini nak menunjukkan bahawa harus dan boleh. Walaupun sunnahnya adalah menegakkan kaki, menekankan jari jemari kaki kanan ketika mana duduk tahiyat awal dan juga duduk antara dua sujud, maka perbuatan yang Nabi tak buat kali ini menunjukkan dalil jawaz, boleh, harus, dan ini tidaklah membatalkan solat. Jelas ke jelas? Wa wada'a yadahul yusra, dan baginda telah meletakkan tangan kiri baginda di atas lutut. Maka ini menunjuk bahawa Nabi punya tangan melebihi daripada peha, dan ketika mana duduk Nabi meletakkan tangan baginda di atas lutut. Wa wada'a yadahul yumna, begitu juga tangan kanan Nabi meletakkan di atas peha kanan. Wa asyara, dan Nabi menunjukkan isyarat dengan jari baginda. Maka dalam riwayat ini menyebut tangan kanan berada di atas peha, namun tangan kiri melebihi dari peha. Dan pada waktu itu Nabi letakkan di atas lutut. Menunjukkan keharusan. Dan ianya adalah boleh. 1309 baca. Daripada Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana Rasulullah, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qa'ada, apabila baginda duduk, yad'u, untuk berdoa. Maksudnya untuk bertasyahud. Apabila baginda duduk untuk bertasyahud,
baginda akan meletakkan tangan kanan baginda di atas paha kanan, wa yadahul yusra, dan tangan kiri baginda di atas paha kiri. Maka dalam riwayat ini jelas pada waktu itu tangan kiri baginda juga di atas paha kiri, menunjukkan bahawa inilah keadaan baginda selalu, dan kadangkala baginda meletakkan juga tangan di atas lutut, nak menunjukkan kepada jawaz dan harus. Wa asyara, dan baginda telah mengisyaratkan bi isba'ihi, dengan jari telunjuk baginda, wa wada'a, dan baginda telah meletakkan ibhamahu, ibu jari baginda di atas jari tengah baginda. Maka ini adalah satu cara. Maka baginda pada waktu itu memberi isyarat dengan jari telunjuk, dan dalam riwayat ini menunjukkan Nabi meletakkan ibu jari di atas jari tengah baginda. Wa yulqim, dan pada waktu itu baginda telah menutup kaffahul yusra, dengan tapak tangan kiri rukbatah, akan lutut baginda. Maka pada waktu itu tangan kiri berada di atas lutut. Maka ini salah satu riwayat yang menunjukkan cara memegang tangan ketika mana tasyahud, iaitu ibu jari diletakkan di atas jari tengah. 1310 baca. Daripada Abdullah bin Umar, sesungguhnya Nabi SAW apabila baginda duduk ketika mana dalam solat, wada'a yadayhi, baginda akan meletakkan kedua tangan baginda di atas lutut, wa rafa'a, dan baginda akan mengangkat isba'ahul yumna, jari tangan kanan baginda, allati talil ibham, yang terletak di sebelah ibu jari, iaitu jari telunjuk. Fada'a, maka ketika mana tasyahud baginda akan mengangkat jari tersebut, wa yadahul yusra, dan tangan kiri baginda berada di atas lutut baginda, basituha, dalam keadaan terbuka dan tidaklah tergenggam. Maksudnya tangan kiri terbuka, hanya tangan kanan yang tergenggam. 1311 baca. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma meriwayatkan sesungguhnya Nabi SAW apabila baginda duduk untuk tasyahud, wada'a, baginda meletakkan tangan kiri baginda di atas lutut kiri, wa wada'a yadahul yumna, dan tangan kanan baginda di atas lutut kanan, wa aqada, dan Nabi menjadikan tangan baginda mengikut kiraan 53. Ini adalah cara yang lain. Buka ni untuk tengok. Maka sebahagian para ulama menyebut apakah cara 53? Maka cara perkiraan ahlul hisab adalah 1, 2, 3. Maka ini 3. Adapun 50. Cepatlah buka tengah ni, macam mana kamu nak nampak dah nak zuhur dah ni. Laju sikit boleh? Minta maaf saya cakap dengan pelajar. Dia kena cakap berkali-kali baru buat. Okey, maka apakah 10? Maka sebahagian ahlul hisab mengira 10, 20, 30, 40, 50. Maka maksud daripada 53 adalah ibu jari pada waktu itu dilipatkan sedikit. Kalau dalam riwayat tadi, maka cara pegang dia adalah begini. Ibu jari di atas jari tengah. Tapi dalam riwayat ini menyebut Nabi SAW melakukan perkiraan 53. Bererti Nabi SAW pada waktu itu memegang dalam keadaan begini. Dan jari tengah seperti biasa. Maka ibu jari tak diletakkan di atas jari tengah. Maka itu adalah perkiraan 53. Namun kata Imam Nawawi lebih tepat adalah 59. Sebab 53 maka jari hanya akan sampai separuh sahaja. Itu 3 mengikut perkiraan alul hisab. Sebab itu kata Imam Nawawi pada 2 baris terakhir daripada catatan beliau bahawa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa yakunu ala suratil lati yusammiha alul hisab tis'atau wa khamsin, lebih tepat 59. Sebab para orang dulu bila mereka kira 3 macam ni, tapi 9 adalah macam ni. Maka sebenarnya lebih tepat 59 kata Imam Nawawi rahimahullahu taala. Maka ada riwayat yang kita baca Nabi letak begini di atas jari tengah, dan ada yang menyebut pada waktu itu Nabi tidak letak di atas jari tengah. Ini ketika mana tasyahud. Kemudian kata Imam Nawawi pada baris yang pertama berkenaan tentang duduk ketika mana tasyahud, maka Imam Malik menyebut maka afdal duduk cara tahiyat akhir.
pada kedua-dua duduk. Imam Abu Hanifah kata afdal duduk iftirash, cara duduk tahiyat awal pada kedua-dua cara duduk. Sementara Imam Syafi'i membezakan cara duduk tahiyat awal, maka tahiyat awal dengan iftirash dan tahiyat akhir pada waktu itu dengan tawarruk. Terus baca riwayat seterusnya. Abdullah bin Umar telah melihat aku wa ana a'bas, dalam keadaan aku bermain-main dengan batu ketika mana solat. Maksudnya pada waktu itu tangan dia letak di atas tanah. Maka daripada sini menjadi dalil kalaulah waktu duduk antara dua sujud ataupun tasyahud tangan letak atas tanah, maka pada waktu itu tidaklah membatalkan solat. Cuma ianya bertentangan dengan sunnah. Falamman sarafa, apabila telah selesai solat, beliau telah melarangku lalu berkata, isna, lakukanlah kamu seperti mana yang Nabi SAW lakukan. Maka aku bertanya, bagaimanakah cara Nabi SAW melakukan? Maka Abdullah bin Umar pada waktu itu berkata, kana idza jalasa, apabila baginda duduk ketika mana dalam solat, wada'a kaffahul yumna, baginda meletakkan tapak tangan kanan baginda di atas paha kanan. Maka riwayat ini menunjukkan tangan berada di atas paha. Wa qabada asabi'ahu kullaha, dan baginda menutup pada waktu itu kesemua jari jemari tangan kanan baginda. Wa asyara, dan Nabi mengeluarkan sebagai isyarat jari telunjuk yang berada bersebelahan dengan ibu jari. Wa wada'a kaffahul yusra, dan baginda meletakkan tapak tangan kiri baginda di atas paha kiri. Maka ini yang menjadi pegangan kebanyakan ulama juga, bahawa tangan diletakkan di atas paha bukannya di atas lutut. Dan daripada sini juga menjadi dalil bahawa boleh menggenggam dengan apa pun cara. Berdasarkan riwayat ini, sebab Abdullah bin Umar tidak spesifikkan bagaimana cara Nabi menggenggam tangan kanan baginda. 1313 baca sampai habis. Hadisnya adalah lebih kurang sama, cuma dalam ini disebut bahawa beliau telah solat bersebelahan dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Terus baca. Okey, insya-Allah kita akan sambung jam 3 daripada riwayat 1314 insya-Allah. Terima kasih semua.